Kini bersama saya Putri Noelia Syafiqah menyampaikan info-info semasa kepada anda. Berita hari ini, seorang warga Bintan telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup atas kesalahan melakukan gangguan seksual terhadap kanak-kanak. Tertuduh Richard H.K. 30 mengaku bersalah atas pertuduhan mencabut dan melakukan serangan seks terhadap kanak-kanak yang berumur di antara 6 bulan hingga 12 tahun di Malaysia. Kes ini dikategorikan sebagai pedofilia kerana menurut The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, pedofilia ditakdirkan sebagai pelaku yang mempunyai fantasi kegairahan seksual dan keinginan seks yang tinggi dengan melibatkan kanak-kanak yang belum akil balik. Masalah pedofilia ini merupakan satu penyakit yang mempunyai kecenderungan untuk mendapatkan kepuasan seks dengan cara di luar norma kebiasaan. Namun masih tiada penawar yang mampu dihasilkan untuk merawat penyakit gangguan ini. Baiklah, kita beralih kepada wartawan Aisyah Fatihah untuk mengupas dengan lebih lanjut isu pedofilia ini. Seterusnya, faktor berlakunya pedofil ini adalah kerana persekitaran mereka itu sendiri. Kajian mengatakan bahawa rata-rata yang menjadi pedofil ini kerana kurang kasih sayang daripada orang sekeliling. Penderaan seksual daripada kecil lagi menjadi pendorong utama dan kayu ukur perbuatan yang tidak bermoral ini kerana terdapat sedikit kecelaruan emosi dan wujudnya kisah lampau yang menyebabkan wujudnya ketertarikan seksual kepada kanak-kanak yang lain. Selain itu, rata-rata pedofil ini mempunyai gangguan mental di mana terdapat kelainan pada otak di lobus temporal mereka. Selain itu, pengurangan jisim kelabu pada otak prefrontal yang berfungsi untuk mengawal diri seperti menahan nafsu, dan kelakuan seseorang menjadi penyebab mengapa pedofil ini mempunyai rasa ketertarikan seksual kepada kanak-kanak. Namun, faktor utama pedofil adalah kerana melayari laman web pornografi. Di sini dapat saya buktikan bahawa sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan pada tahun 2020, trafik carian bahan lucah dan pornografi telah meningkat sebanyak 84% dan rata-ratanya terdiri daripada umur 18 hingga 24 tahun. Malaysia menduduki tempat pertama di Asia dan tempat keempat selepas Thailand dalam melayari laman web lucah. Erich Fromm, kesihatan jiwa terdiri daripada masyarakat yang pandai menyesuaikan diri dengan individu. Sebagai organisma yang hidup, kita didorong untuk memuaskan kebutuhan fisiologis terhadap kelaparan, kehausan dan seks. Orang-orang yang sihat memenuhi kebutuhan ini dengan cara yang kreatif dan produktif, manakala orang sakit akan memenuhi kebutuhan ini dengan cara yang tidak rasional. So, kesimpulannya, masyarakat memainkan peranan penting untuk menghalang daripada perluasannya pedofilia ini. Terima kasih saudari Aisyah. Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia saya ucapkan. Nama saya Tubaita dan saya akan menerangkan mengenai kajian falsafah pendidikan. Seperti mana yang kita tahu, jenayah pedofilia bercanggah dengan beberapa falsafah pendidikan. Antaranya ialah memiliki sasiah yang seimbang dan sepadu. Pedofil mempunyai cara bertindak yang agak ganas dan agresif. Mereka mempunyai sifat manipulatif, tidak kira dengan orang dewasa atau kanak-kanak. Tiada langsung sifat sentimen dalam diri pedofil dan mereka mempunyai tingkah laku yang melanggar norma masyarakat. Jenayah pedofilia turut bercanggah dengan falsafah berilmu pengetahuan. Jenayah ini merupakan akibat ajaran sesat dan pedofil meniba ilmu pengetahuan dalam bidang yang tidak sepatutnya. Pengetahuan tersebut pula digunakan untuk melakukan perkara yang tidak baik, seperti mengambil gambar kanak-kanak secara tidak senonoh atau melakukan serangan seksual terhadap kanak-kanak. Falsafah seterusnya ialah bertanggungjawab terhadap diri, agama, masyarakat dan negara. Jenayah pedofilia secara jelas mengganggu keharmonian serta melahirkan rasa ketakutan dalam kalangan masyarakat, terutama dalam diri kanak-kanak dan ibu bapa mereka. Jenayah ini bukan sahaja melanggar peraturan agama, malah juga peraturan negara serta merosakkan nama baik negara. Jenayah pedofilia turut bercanggah dengan falsafah berakhlak mulia. Hal ini kerana jenayah pedofilia menyebabkan keruntuhan akhlak bagi pedofil. Akibatnya, mereka dipandang rendah dan dipulaukan oleh masyarakat. Sekian sahaja penerangan saya. Sekarang, Saudari Yusra pula akan menerangkan mengenai tajuk seterusnya. Dijemput Saudari Yusra. Kajian konsep rukun negara bagi isu ini boleh dikaitkan dengan rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan dan kedaulatan undang-undang. Bagi kepercayaan kepada Tuhan ialah hak-hak beragama adalah satu hak yang terpelihara dalam semua deklarasi. Dan isu pedofilia ini bercanggah dengan agama dan budaya di negara kita. Bagi kedaulatan undang-undang pula,
ialah Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017, Akta 792 Kanan Keseksaan dan Akta Kanak-Kanak 2001 masih belum berjaya mencegah pelaku pedofil daripada melakukan perkara ini. Hal ini membuktikan bahawa undang-undang sahaja masih belum mencukupi untuk mengekang jenayah pedofilia ini daripada terus berlaku di negara kita, dan perlunya kesedaran daripada semua lapisan masyarakat, terutamanya ibu bapa, bagi mengekang perkara ini daripada terus berlaku di negara kita. Yang kedua, saya ingin membincangkan tentang kajian gosok jari yang terbahagi kepada 4. Yang pertama ialah jasmani, di mana mangsa akan berasa sakit di bahagian abdomen dan mempunyai luka di bahagian alat sulit. Yang kedua adalah emosi, di mana mangsa akan berasa rendah diri, mempunyai insomnia, berasa takut serta mempunyai trauma yang boleh menyebabkan kemurnian. Yang ketiga ialah rohani, di mana mangsa dan pelaku akan mengalami keruntuhan akhlak dan moral. Dan yang terakhir ialah intelek, di mana mangsa akan mempunyai kerosakan pada pemikiran disebabkan ketagihan seks, serta mangsa akan berfikiran negatif kerana merasakan bahawa diri mereka tidak berguna lagi. Serta pelaku pula akan mempunyai tahap intelek yang rendah dan pelaku tidak boleh berfikir secara rasional dalam melakukan apa-apa perkara sekalipun. Itu sahaja untuk kajian konsep rukun negara dan konsep cherry. Seterusnya saya serahkan kepada saudari Kasara untuk membincangkan kesan isu pedofilia ini terhadap diri, masyarakat dan negara. Terima kasih saudari Yusra. Kini mari kita melihatkan kesan-kesan kepada peningkatan kes-kes pedofilia. Kes-kes ini mengimpakkan 4 kumpulan, iaitu individu, negara, masyarakat dan juga keluarga. Kesan-kesan kepada individu yang pertama ialah individu akan membesar dengan mempunyai isu-isu kepercayaan. Hal ini demikian kerana apabila penderaan yang dilakukan ialah daripada orang yang dikenali, individu ini akan merasakan gangguan psikologi yang buatkan dia susah untuk mempercayai seseorang lagi. Yang kedua ialah episod imbas kembali, iaitu PTSD. Perkara ini amat common bagi orang-orang yang telah melalui situasi traumatik, dan bagi pelajar-pelajar ataupun bagi kanak-kanak yang masih kecil lagi, situasi ini amatlah membahayakan. Ketiga ialah penyakit kelainan ataupun STI. STI boleh merebak dengan perbuatan persetubuhan, terutamanya apabila pelindungan atau kondom tidak digunakan semasa persetubuhan. Keempat ialah kehamilan yang tidak diingini. Walaupun mangsa-mangsa kes ini ialah kanak-kanak, namun terdapat serta kanak-kanak yang telah melalui akhir balik. Justru kehamilan yang tidak diingini akan berlaku. Kesan kepada negara pula ialah negara akan dipandang rendah di mata dunia. Hal ini demikian kerana apabila statistik kes jenayah pedofilia meningkat, negara akan digelar tidak stabil dan tidak selamat, dan mereka di luar negara akan pandang rendah atas negara kita. Seterusnya, mari kita melihat kesan-kesan yang terdapat kepada keluarga pula. 1. Ahli keluarga akan tuduh-menuduh kerana apabila mereka tidak tahu untuk memproseskan tragedi yang telah dilakukan ini, mereka akan melakukan aktiviti tuduh-menuduh untuk mencari penjelasan walaupun penjelasan itu tidak terbaik. Kedua, keluarga akan hilang kepercayaan kepada rakan-rakan ataupun individu-individu yang lain. Ini akan menyebabkan ibu bapa ataupun kakak adik abang akan mengetatkan lagi cengkaman mereka untuk menjaga mangsa-mangsa yang telah terjejas itu. Ketiga, nilai kekeluargaan akan terjejas. Hal ini berlaku apabila keluarga-keluarga tidak tahu untuk memproses tragedi ini semula dan mereka mula menarikkan diri daripada unit keluarga itu sendiri. Terdapat beberapa kes iaitu ibu bapa sendiri bercerai kerana tidak tahu memproses tragedi ini. Akhir sekali, kesan kepada masyarakat. Masyarakat akan menjadi tidak aman kerana lahirnya individu-individu yang tidak stabil kerana mereka telah melalui tragedi yang amat sedih ini. Jadi, memang banyaklah kesan-kesan buruk yang terdapat daripada kes-kes pedofilia meningkat. Mari kita pergi ke saudari Afika untuk menjelaskan cara-cara yang boleh kita lakukan untuk tangani kes-kes ini. Terima kasih kepada Tuan Kaisara atas perhatian diberikan. Seterusnya, mari kita lihat cara-cara yang boleh dilakukan bagi menangani masalah ini. Yang pertama, ibu bapa perlu memastikan anak-anak tahu nama yang sebenar bagi anatomi mereka. Dan ibu bapa juga perlu mengajar anak-anak alat kemanuan bukan bahagian yang tidak boleh ditunjukkan kepada sesiapa pun. Seterusnya, ibu bapa perlu mendidik anak-anak supaya tidak berasa. Ini adalah kerana pedofilia akan memujuk, memaksa dan mengukut kanak-kanak untuk tidak bertahu kepada sesiapa pun tentang perbuatan mereka. Dan yang terakhir sekali, ibu bapa perlu mengambil bahagian dalam kehidupan anak-anak. Ini adalah kerana pedofilia akan menyasarkan kanak-kanak yang sering bersendirian ataupun kurang mendapat perhatian daripada ibu bapa. Sekian daripada saya, wartawan Afrika. Kita kembali pada studio. Terima kasih kepada semua wartawan atas kupasan sebentar tadi. Secara umumnya, pedofilia ini merupakan satu gangguan psikologi yang melibatkan seorang individu dewasa yang mempunyai kecenderungan seksual terhadap kanak-kanak di bawah umur. Kecenderungan ini menyebabkan berlakunya jenayah terhadap kanak-kanak seperti rogol, penderaan seksual dan
penyantunan seksual yang dikenali sebagai jenayah pedofilia. Demi membantah jenayah pedofilia ini, semua pihak sama ada ibu bapa masyarakat negara perlulah memandang serius akan hal ini dan mengambil tindakan bagi mengelakkan daripada jenayah pedofilia ini semakin berasa. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.